Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab yang ke-255. Bab 255, babu tahrimi sama'il ghibah. Bab pada menyatakan haram mendengar mengumpat. Tengok, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia letak bab tu sangat jelas. Tahrim sama'il ghibah. Hak mengumpat orang tu kita selesai dah dalam siri yang lepas. Hak ni dengar, kita duduk diam sini, orang buka kelab mengumpat, macam mana agak kita duduk ke bangun? Tengok dia punya bab. Dan suruhan kepada yang mendengar umpatan yang haram supaya menegah. Kita dengar orang mengumpat, kita kena cegah dan menegur si pengumpat. Al-inkar ala qailiha, ingkar umpat. Dan jika tidak mampu, kita nak tegur tak mampu, orang hak mengumpat ni hak gedai-gedai saja, kepala mengumpat, apa nak kata, ataupun teguran tidak diterima, sudah ditegur tapi tak hirau juga, kebal puak dia ni, awak warak sangat, pergi main jauh-jauh. Sedap juga bahasa budak-budak, pergi main jauh dia tu, tak usah duduk ikut. Apa jadi? Kata Imam Nawawi, maka hendaklah dia keluar daripada tempat tersebut jika dia mampu. Kita duduk dalam majlis, orang mengumpat, kita tegur tak, nasihat tak dengar, larang pun tak berhenti, kita bangun pergi, goodbye. Nak kata assalamualaikum ke goodbye, orang duduk mengumpat orang ni, boleh tinggalkan majlis. Tuan-tuan tambah di bawah tu, itu kata Imam Nawawi. Kata Abu Anas, termasuklah kita duduk dalam grup. Hari ni dia panggil grup WhatsApp ke grup apa ke, kalau dalam grup tu orang duduk mengumpat, kita cuba nasihat jangan duduk mengumpat orang haram ni, tak baik ni, dosa kita. Tak hirau juga, left, tinggalkan, keluar. Imam Nawawi kata apa? Maka hendaklah dia keluar daripada tempat tersebut jika tidak mampu untuk mengubahnya atau menasihatinya. Sama ya. Maka Syekh kita rahimahullah bawa dalam ayat yang pertama dalam bab muqaddimah bab ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iza sami'ul lagwa a'radu an. Apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka akan berpaling daripadanya. Jadi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, bila dengar benda tak bermanfaat, kita duduk dalam majlis ni, orang duduk kaca, dia buat apa ni, duduk buat maksiat, a'radu, pergi. Kata di ahli tafsir, iza sami'ul qabiha minal qaul, bila kita dengar perkataan tak baik, a'radu anhu, tinggalkanlah majlis itu, takarruman wa tanazzuhan, untuk nak muliakan kita dan membersihkan diri kita daripada terjebak dengan perbuatan mungkar yang tersebut. Tak usah duduk dengan dia, kalau duduk kena kita, sebab bila kita duduk, kita tak larang, kita sekali, kita termasuk dalam kumpulan syaitan bisu, dia panggil syaitan akhras, syaitan bisu sebab tak tegur dan tidak larang. Ayat yang kedua itu surah Al-Qasas ayat 55. Ayat yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang sifat orang yang qad aflahal mu'minun, orang yang falah, orang yang bertuah itu, iaitulah orang-orang yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang tidak bermanfaat. Surah Al-Mu'minun ayat 3. Jadi mu'ridun an kulli ma la yu'inahum, kita jauhkan diri daripada perkara yang tak ada kena-mengena dengan kita. Jadi kita tak ada kerja, kita tidak pegawai, kita tidak berkenaan, orang duduk cakap hal ni, keluarkanlah, tinggalkan, tak usah duduk baik. Ini sifat orang yang muflih. Ayat yang ketiga, qala Allah Ta'ala,
Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surah Al-Isra ayat 36. Sesungguhnya pendengaran. Tengok Allah mula dengan ayat ni dengan pendengaran dulu, telinga dulu. Maknanya telinga tu mudah tangkap benda-benda. Wal basar, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan disoal, dipertanggungjawabkan. Jadi zaman hari ni walaupun sudah berubah, mata lebih pada telinga, sebab orang tak bercakap hari ni, orang duk main dengan ujung jari, termasuklah juga mendengar, sebab kita tak buat tapi kita duk dengar orang buat. Sama. Kata di Imam Ibn Katsir, yus'alul abdu ahna yaumal qiyamah, seorang hamba akan ditanya tentang telinga dia, mata dia, hati dia pada hari kiamat, dan ditanya tentang kita buat apa dengan anggota, dengan alat-alat yang tersebut. Karena itulah maksud di antara doa yang maksur. Tuan-tuan kena doa dengan doa ni, tanda Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa syarri basari wa syarri lisani wa syarri qalbi wa syarri maniyyi. Jadi kita minta syarri sam'i, jahatnya telinga aku ni, minta berlindung Allah Ta'ala. Penglihatan aku, lidah aku, hati aku, dan segala angan-angan kita ni, biarlah kita semuanya yang tak baik itu kita minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla. Ayat yang keempat, wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi wa imma yunsiyannaka asy-syaitanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qaumiz zalimin. Suratul An'am ayat 68. Maksud dia, dan jika kamu melihat orang-orang yang mencela dan memperolok-olokkan ayat-ayat kami. Kita duduk dalam majlis, orang duk perli kepada ayat Tuhan. Apa nak main-main huduk-huduk ni, potong tangan ni, tak ada peri kemanusiaan. Perli ke tidak? Perli. Orang perempuan tutup-tutup, tuduh-tuduh, cari panah belakang. Dunia moden hari ni. Itu perli. Jadi kalau orang duk perli-perli ke gini, apa jadi? Maka tinggalkanlah mereka, yakni keluar dari majlis mereka. Jangan duduk situ. Ni kita duduk takbir juga, duduk apa ni, duduk tepuk tangan juga dalam majlis. Berat kena. Sehinggalah mereka membicarakan pembicaraan yang lain, dan jika syaitan menjadikan kamu lupa, kita duduk dalam majlis ni terlupa nak bangun sekejap akan larangan ini, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat akan larangan itu. Mungkin peringkat awal kita tak tahu, kita pergi masuk juga, ingat ke apa majlis, tiba-tiba tengok orang duduk melompat. Hari ni jangan main majlis melompat, tapi panggil ustaz suruh baca doa. Kesian aku Pak Imam. Ada sahabat-sahabat kita ni ustaz, dia kata Allah sedih kita ni, majlis rasmi biasanya kena ada baca doa dulu. Sudah baca doa, tak ada cabut sokok lagi, naik lompat atas petah. Nak kata apa? Terperangkap kita, maka wajib dia kena lari keluar cepat-cepat. Surah Al-An'am ayat 68. Kata Qatadah ni seorang ulama tafsir. Qatadah kata apa? Nahallahu, Allah Subhanahu wa taala larang daripada kita duduk bersama dengan orang-orang yang menghina, memperlimain, mendustakan ayat Allah. Kalau kita terlupa, bila ingat lari, jangan duduk. Kata Suddi, fa iza zakarta faqum, bila kamu teringat terus bangun, jangan duduk. Kalau duduk lagi kena apa? Sekutu sekali dengan dia, sekali dengan orang buat maksiat. Allahu akbar. Ini ayat-ayat yang menyebut tentang arahan. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala telah bawa kepada kita beberapa ayat Quran yang menunjukkan tanggungjawab kita, bahayanya kita mendengar perkara-perkara yang haram yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita berpindah pula kepada hadis yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nawawi bawa beberapa hadis di dalam bab ini. Hadis yang pertama dalam bab ini, tengok hadis nombor 1529. Ada setengah naskah 1530, ya.
1529. Dalam kitab asal dia ni 1528. Adalah lagi sikit-sikit. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala man radda an 'irdi akhihi raddallahu an wajhin nar yaumal qiyamah, rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Tengok ni tuan-tuan, sangat besar kedudukannya. Sesiapa yang mempertahankan maruah saudaranya, Allah akan mempertahankan mukanya daripada api neraka pada hari kiamat. Hadis ni riwayat Tirmizi. Apa dia maksud ni? Maksud siapa dia mempertahankan saudara ni? Apa maksud dia? Kalau kita duduk dalam majlis, orang mengumpat saudara kita, kata gini-gini, kita tahu kawan tu bukan macam tu sifat, maka kita mempertahankan. Kata tidak saudara, saya kenal orang ni tidak seperti yang kamu tuduh, saya kenal orang ni tidak seperti yang kamu kata. Kita mempertahankan saudara kita bukan kerana dia kawan kita, kerana tuduhan itu tak betul. Ni apa dia? An irdi akhi, kehormatan diri saudara kita dicabul, dipermain-mainkan, maka wajib kita kena pertahan. Apa jadi? Allah Ta'ala jauhkan muka kita daripada api neraka pada hari kiamat. Allahu Akbar. Ini tak tahan kita je, tidak lagu tu. Kalau orang duduk mengumpat orang, kita duduk sekali, join juga kita. Biasa dia tu. Kalau tak kata uduh pun, paling tidak pun diam. Maka diam di saat saudara kita dihina oleh orang dan kita mampu untuk berkata-kata, maka kita bertarah syaitan bisu dalam masalahnya. Lesh kamu tak boleh nak pertahankan saudara kamu? Kenapa kita tidak membela saudara kita dizalimi, diunaya, diperlakukan sedemikian rupa dalam keadaan kita tahu dia tidak bersalah? Tolonglah hari ini sukar, kata di para ulama hari ini, orang mengumpat ni di antara sebabnya kerana nak cari member sebenarnya. Duduk dalam majlis ni, kalau tak join sekali mengumpat, orang panggil tak cukup garam lah kita. Orang lain duduk kong belakang, kita duduk senyap. Dia kata guah dia tu macam tak masuk lain, tak usah masuk lain. Kalau memang kita tahu orang ni baik, orang upat, kita jawab. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, pengajaran hadis, kita disuruh mempertahankan maruah saudara kita bila diumpat. Yang kedua, mempertahankan maruah saudara kita dan bukannya mengumpatinya adalah jalan kejayaan untuk lepas daripada api neraka di akhirat. Hadis yang kedua, wa an Itban ibni Malik radhiyallahu anhu fi hadis at-tawil al-mashhur alladhi taqaddama fi bab ar-raja. Qala qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli faqala aina Malik ibn Dukhshum faqala rajulun zalika munafiqun la yuhibbu Allah wa rasulahu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taqul dhalik ala tarahu qad qala la ilaha illallah yuridu bizalika wajha Allah wa inna Allah qad harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bizalika wajha Allah, muttafaqun alaih. Tengok terjemahan dia daripada Itban bin Malik pada hadis riwayat yang panjang dan masyhur. Lepas dah kita dah bincang dalam bab Rajab. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun bersolat, dan selepas itu baginda bertanya, di manakah Malik bin Dukhshum? Seorang yang bernama Malik bin Dukhshum. Nabi tanya, mana Malik ni? Malik duduk mana? Ada seorang laki-laki menjawab. Jadi laki-laki ni jawab, dia adalah seorang munafik yang tidak sukakan Allah dan Rasulnya. Sedak dia bagi depan Nabi nyembubuh pakak. Munafik tu Rasulullah, dia tak sayang ke Allah dan Rasul. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa? La taqul zalik, jangan kamu kata begitu. Tidakkah kamu melihat bahawa dia mengucap la ilaha illallah? Dia mengucap la ilaha illallah ke tak? Mengucap. Dia mengucapkan demikian semata-mata kerana Allah, dan sungguhnya telah pun
Allah telah pun mengharamkan neraka ke atas siapa yang mengucap la ilaha illallah dengan bertujuan mencari keredaan Allah. Jadi hari ini kita tengok Nabi kita larang, senang-senang je kita kata ke orang itu munafik lah apa benda, jangan. Sebab kita tidak tahu orang itu orang mengucap, orang itu orang bersyahadah. Kita nak jatuhkan hukum yang atas dia tidak semudah itu. Tengok peringatan ni, ada huraian di sini. Dalam hadis-hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, An-Nasai, Ibnu Hibban, Baihaqi dan At-Tabarani, yang bertanya ialah seorang daripada hadirin dan bukannya Nabi. Ini ada huraian di sini. Jadi orang yang tanya tadi, mana Malik bin Dukhsyum tadi, bukan Nabi tapi seorang hadirin. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Kami anggap bahawa hadis ini diriwayatkan dengan makna dan berlaku sedikit kesilapan. Diingatkan juga bahawa khilaf riwayat hadis-hadis tersebut tentang nama bapa Malik. Ada riwayat Dukhsyum, Dukhaishin dengan huruf nun di akhirnya. Jadi adalah yang pentingnya Nabi kita larang apa? Larang daripada kita bagi kata munafik kepada orang-orang yang sudah mengucap, kecuali kita nampak sungguh dia tu jahat. Ini buat tuduhan. Maka pengajaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan cara mempertahankan maruah saudara Islam jika diumpat dan dikeji. Satu. Yang kedua, mencegah daripada dosa mengumpat sama ada dengan melarang si pengumpat atau menyedarkannya atau mengembalikan perkataan itu kepada dirinya. Kita larang dia, jangan kata macam ni, dia mengucap. Yang ketiga, kepentingan keimanan la ilaha illallah. Yang keempat, setiap amalan mestilah lakukan semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Jadi hadis ini, dalam perbincangan itban ini, Nabi kita larang daripada berkata semikian. Maka kalau orang tu kapi sungguh, tak ada masalah kita kata dia tu kapi. Kalau kita mengumpat pun tak ada apa. Tapi kalau dia seorang muslimin, maka jangan kita buat tuduhan-tuduhan yang begitu. Cuma ada peringatan di sini, kalau orang ni kafir tapi anak beranak dia Islam, maka tak boleh juga kita umpat dia kerana menyakiti orang, anak-anak cucu dia di kalangan orang Islam. Jadi tak boleh kata jugalah. Itu masalah. Jadi hari ni kalau kita nak tengok orang kata ke orang ni, Allahu Akbar, sedap-sedap istilah. Bila tengok kawan-kawan keluar daripada kumpulan ni, kita kata Allah Ta'ala nak bersihkan kita. Kita tak ingat orang tu dulu juga kata kepada orang dulu, Allah nak bersihkan. Orang-orang yang kita pasal itulah, kita jangan duk celupa mulut. Nabi ajar kepada kita, ya muqallibal qulub, Allah Ta'ala tetapkan pendirian. Hari ni kita kata orang, Allah Ta'ala nak bersihkan, maka kamu keluar pergi. Nanti suatu hari orang kata pula kepada kita, Allah Ta'ala nak bersihkan, kena lari keluar. Benda ni bertukar ya. Cerita kata di para ulama, at-tarikh yu'idu nafsahu, sejarah mengulangi cerita, cuma orang berbeza. Orang dia berbeza, sejarah tu dia akan berulang balik. Hadis yang ketiga, wa an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu fi hadisihi at-tawil fi qissati taubatihi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun fil qaum bi Tabuk, ma fa'ala Ka'b bin Malik. Faqala rajulun min bani Salimah, ya Rasulullah, habasahu burdahu wan nazaru fi atfai. Faqala lahu Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, bi'sa ma qult. Wallahi ya Rasulullah, ma alimtu alaihi illa khaira. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih. Arti dia daripada Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ni seorang sahabat yang tak pergi perang Tabuk, bukan kerana engkar perintah, tidak, taswif, menangguh-nangguhkan sehingga Nabi balik dia tak sempat pergi perang Tabuk. Itu dia panggil. Ramai lagi yang tak pergi perang Tabuk ni.
Munafikin itu semua pakai cari penipu belaka. Dia cari alasan untuk nak minta dengan Nabi kerana alasan isteri sakit lah apa benda, Nabi lepas belaka. Hak menipu lepas. Yang tak menipunya siapa? Murarah bin Rabi', Hilal bin Umayyah dengan Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ni dia cakap betul, ya Rasulullah, saya tak ada uzur apa-apa, cuma menangguh-nangguhkan pergi sehinggalah Nabi balik. Panjanglah cerita dia dalam bab cerita taubat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Yang kita nak sininya itu dipanggil sinopsis, ringkasan sejarah dia. Maka Nabi tanya dia ketika bersama kaum muslimin di Tabuk, tempat Nabi kita pergi berjihad. Nabi kata, apakah yang dibuat oleh Ka'ab bin Malik tak mari perang? Kenapa Kenapa beliau tidak pergi berjihad, tidak menghadiri perang ini? Maka salah seorang laki-laki daripada suku Bani Salimah menjawab, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bajunya, kemewahannya lah, orang semak dia ni, dan keagungannya lah yang menghalangnya daripada turut hadir. Jadi orang ni, jadi dia kata agahlah tak mari ni. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu yang dengar cerita ni menjawab, bi sama qult, sungguh buruk apa yang kamu ucapkan itu. Saudara, cakap awak ni dahsyat ni, tak baik ni. Demi Allah wahai Rasulullah, kami tidak tahu tentang diri Ka'ab melainkan kebaikan. Yang saya kenal Ka'ab ni seorang beriman yang baik, cuma salah dianya tak ikut perang Tabuk kali ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diam. Hadis ini dalam Bukhari. Jadi Imam Nawawi rahimahullah taala bawa hadis ini dalam bab mempertahankan maruah saudara. Contoh daripada sahabat Rasulullah, Muaz mempertahankan maruah saudaranya Ka'ab bin Malik apabila orang cerca dia depan Nabi. Dia kata, tak, saya kenal dia ni orang baik. Tentu dia tak mari ni ada sebab. Rupa-rupanya sebabnya menangguhkan, sehingga sampai mereka Nabi kita balik, dia tak sempat pergi perang Tabuk. Yang kedua, iqrar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi perbuatan Muaz yang mempertahankan Ka'ab saudaranya itu, menunjukkan ini satu perkara yang patut kita buat. Jadi bila ada kita dengar sahabat orang-orang maki, kutuk, cerca sahabat kita, jangan diam sekali-kali. Jangan diam. Mesti kita kena pertahankan. Hari ni ada tak ada perangan ni kepada kita, kita bimbangnya kalau orang coknya sikit, kita pun meletup selalu. Dia saya kenal dengan kawan saya, dia tak kata apa, tapi ayat itu seolah-olah menyokong orang. Dia tak buruk pun, dia tak kata pun memang jahat sungguh dia tu bahasa lah. Cuma dia kata apa, sepatah ya, member saya kata, saya tahulah, cukup lah tu. Seolah-olah orang umpat satu hari ni, kita ikrar dengan dua patah ya, kawan saya kenal dia, habis cerita. Yang kita naknya, kita kena kata tidak, apa yang kamu tuduh tak betul, dia ni sahabat saya kenal dia orang baik, baru kita betul. Tapi kalau kata kawan saya tahu, itu dipanggil ayat mubham, boleh menyokong dan boleh tidak menyokong. Tak boleh. Jadi kita kena pertahankan saudara kita. Biarlah wajib ke atas seorang manusia, apabila dengar orang mengumpat, kita kena tegur. Itu yang pertama. Kalau orang sebut tentang saudara sahabat kita yang memang kita kenal dia, maka wajib kita mempertahankan maruah saudara kita. Allahu Akbar. Ini di antara isu yang patut diperbesarkan di zaman kita ini, kerana terlalu luasnya penyakit mengumpat. Tamaklah kita bab yang ke-255, kita pergi kepada bab 256. Tanda bab baru ni, bab 256, babu ma yubahu minal ghibati, bab pada menyatakan mengumpat yang diharuskan. Ni sebenarnya tak tahulah dia ni mengumpat ke melaporkan. Ayat ni sebenarnya duduk di antara dua benda, memberi laporan ke mengumpat. Nak kata melompat secara mutlak sukar, sebab 6 perkara ini kalau kita lihat semuanya lil hajah, kerana keperluan dan kepentingan yang tersendiri. Kita tengok cara ringkas.
Qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, i'lam anna al-ghibata tubahu li gharadin sahihin syar'i la yumkinu al-wusul ilaihi illa biha wa huwa sittatu asbab. Kata Nawawi rahimahullah, ketahuilah sesungguhnya mengumpat ada juga yang dibenarkan kerana tujuan yang benar, lagi disyariatkan yang tidak boleh dihasilkan melainkan dengan mengumpat. Tak selesai masalah ni kecuali kita kena guna mengumpat ataupun report atau maklumkan tentang diri orang ni. Ia terdapat 6 sebab. Sebab yang pertama, at-tazallum, iaitulah pengaduan penginayaan. Maka harus bagi orang yang dizalimi untuk mengadukan kezaliman yang dikenakan ke atasnya kepada sultan, kepada penguasa atau hakim atau polis daripada orang-orang yang berkuasa untuk menyekat kezaliman tadi. Contohnya, dia pergi ke polis ataupun siapa saja yang berkuasa, dia berkata si fulan ini telah menzalimiku dengan gini-gini. Kalau kita nak kira mengumpat, tapi tidak mengumpat itu nak melaporkan yang dia ni dizalimi oleh orang, maka selesaikan masalah saya. Itu yang pertama. Yang kedua, al-isti'anatu ala taghyiril munkar, meminta pertolongan untuk menegur kemungkaran dan menarik si pelaku maksiat kepada kebenaran. Jadi kita cuba tegur supaya nak taghyir munkar. Orang yang dia buat munkar pula kita nak tarik dia U-turn balik ke jalan yang benar. Maka harus bagi seseorang menceritakan kepada orang yang diharapnya mampu untuk menghilangkan kemungkaran itu dengan katanya. Kita pergi ke pejabat agama contohnya, pencegah maksiat, Pak Imam, kita kata si fulan itu telah buat sekian-sekian, maka kamu laranglah dia. Saya nak larang tak mampu, pergi ke orang yang berkuasa. Dan tujuannya menceritakan keburukan itu adalah untuk menghilangkan kemungkaran itu. Tujuannya nak suruh orang itu pergi sekat, pergi larang. Tetapi jika tujuannya bukan untuk itu, bahkan untuk memburuk-burukkannya, maka dia tetap haram. Kita niat tujuan kita report ni nak suruh berhenti dia punya mungkar dan maksiat, maka boleh kita buat. Yang ketiga, al-istifta, bertanya hukum atau cara penyelesaian. Maka harus baginya berkata bagi orang yang ditanya itu. Sebagai contoh, dia pergi tanya mufti lah, kita kata, Ustaz, saya mau tanya hukum. Ayahku atau abangku atau suamiku atau siapa si fulan telah menzalimiku dengan begini-begini. Jadi orang ni buat gini-gini dengan saya, ambil tanah saya kau, ambil dia punya apa benda lah, barang-barang. Adakah haknya berbuat demikian? Betul ke cara dia buat tu? Dan apakah caranya untuk aku selesaikan masalah ini? Atau apakah caranya untuk aku dapatkan hak aku? Atau apakah caranya untuk aku sekat kezaliman ini atau sebagainya? Jadi kita tanya, dia panggil istifta, tanya hukum, macam mana nak buat ni benda yang berlaku ni. Semua ini adalah harus kerana hajat keperluan tadi. Tetapi yang lebih baik ialah dengan berkata, apakah pendapatmu tentang seorang laki-laki atau seseorang atau suami, tanpa menyebutkan nama dan menentukan sesiapa yang berbuat begini-begini. Ini kerana tujuannya untuk bertanya tadi telah pun terhasil, sekalipun tidak dinyatakan seseorang yang tertentu. Walau bagaimanapun menyatakan seorang yang tertentu adalah harus hukumnya, sebagaimana pada hadis riwayat Hindun yang kami akan sebutkan insya-Allah. Jadi sebaiknya lah, saya pun kata sebaiknya kita guna pendekatan soalan, bukan tuju pada orang. Contohnya, apa hukum seorang suami buat giang-giang kepada isteri dia? Sesat. Jangan pergi tanya, Ustaz, apa hukum suami saya? Huru-hara macam ni. Ini masalahnya, huru-hara begitu. Ada. Dia kadang-kadang orang perempuan ni pun, orang yang bertanya lah, perempuan ke laki-laki ke, dia tak erti nak bertanya. Ini dia panggil fiqhus soal. Tanya ni kena ada fiqh juga. Pernah anak dalam TV dulu dia tanya, Ustaz, apa hukumnya anak saudara saya ni telah buat
zina dan sebagainya. Kata marah kita, kenapa awak ni satu Malaysia orang tahu anak saudara awak zina? Guna pendekatan apa hukumnya orang buat gini-gini? Senang kita nak jawab. Ni dia kaitkan dengan dia, anak saudara dia ke suami dia. Ni ada setengah ni, apa hukum sekian-sekian ni? Saya nak suruh isteri saya dengar dalam TV tu. Oh kata tak cerdik benar ni cara soalan ni. Soalan tu tak cerdik dah. Kita nak jawab pakai kok, takkan nak kata bini awak deraka tak. Jadi tanyalah soalan yang berbentuk umum. Tapi walau macam mana pun tanya soalan tadi kerana keperluan, dikira tidak haram. Kerana keperluan hajah. Khususnya dalam perkara realiti yang berlaku. Ni banyak orang perempuan ni dia mengadu tentang kata-kata suami. Suami dia kata kalau awak pergi rumah mak jatuh talak contohnya. Kalau awak gini-gini kita dua tak ada hubungan lagi. Ui payah Syekh. Dia tak boleh jawab spontan dengan telefon, kena mari depan tanya suami kata apa. Awak ni macam mana? Jadi benda-benda macam ni perlu pada pendetailan, perlu pada penjelasan. Yang pentingnya boleh dalam bab istifta. Yang ketiga, tahzirul muslimin minasyarr, mengingatkan kaum muslimin yang lain daripada kejahatan atau menasihatinya. Orang ni jahat, jadi kita amaran, jangan-jangan. Di sini banyak cabangnya, banyak dia punya cabangan dia. Antaranya yang pertama ialah menyatakan kecacatan dan kecelaan yang terdapat pada rawi-rawi hadis atau pada saksi. Maka perkara harus dengan ijma' kaum muslimin, bahkan kekadang menjadi wajib pula. Jadi bila orang sebut hadis sekian-sekian, hadis apa ni? Oh hadis gini-gini. Jadi rawi dia tu seorang yang muttaham bil kazib, memang seorang pendusta. Maka wajib kita kena beritahu hadis ini dhaif, palsu, sebab rawi dia pendusta. Itu jarh. Kita telah mencerca rawi itu, tapi itu keperluan yang asas kerana nak jaga hadis Nabi, nak jaga hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh. Yang kedua, antaranya juga ialah bila diminta pandangan untuk berbesan, nak mencari menantu atau pasangan hidup, bersyarikat, memberikan amanah barang-barang, bergaul, berjiran dan sebagainya. Dan wajib orang yang diminta pandangan itu memberitahu segalanya dan tidak menyembunyikan hal keadaan yang sebenar. Bahkan dia perlu memberitahu keburukan-keburukan yang ada pada orang itu dengan yang nasihat. Dan ini banyak yang disalahgunakan. Ini kerana ada yang beritahu kepada orang lain kerana kedengkiannya, dan syaitan pula telah mencampur adukkan dan mengkhayalkan dia bahawa ia adalah nasihat. Maka hendaklah kita berhati-hati dalam perkara ini. Jadi bila orang mari tanya, ada orang ni minta anak saya, siapa pulan? Oh dia ni anak sekian-sekian. Kita kenal budak ni memang terjebak dengan dadah. Maka wajib kita kena beritahu budak ni pernah ditangkap isak dadah dulu, ataupun segala yang kita tahu beritahu, maklumkan. Dia ni baik orangnya tapi semaya tak ada. Dia ni macam-macam, kita kena maklumkan. Kalau tidak kita tak memberi nasihat dengan baik. Orang ni mari nak bersyarikat, nak syarikat dengan kawan ni. Setakatnya saya kenal orang ni, banyak dah orang kena tipu ke dia tu. Maka kita kena maklumkan dia ni penipu, kena bagi tahu. Itu dia panggil, bila orang nak mari cari menantu, nak berbesan, kita maklumkan. Oh budak Tina ni bagus, semaya kuat, warak orangnya, tapi ada penyakit gila babi. Tai dia buat agak pakai rebah belepin situ lah. Kena maklumkan, kena bagi tahu. Atau penyakit lelah, siapa mereka pikut tong apa ni, tong gas, maklumkan. Jangan budak lepas-lepas kahwin, tengah duduk apa ni majlis kahwin tak habis lagi, duduk menyadar, duduk isak gas dah. Terkejut kawan tu. Alah, dimaklumkan. Kalau dia terima. Oh tak apalah. Macam ada hari ni sekarang ni. Bila nak kahwin dia kena test darah apa dia, HIV apa benda. Dia tahu dah orang tu ada penyakit. Oh pasal dia nak gila tak ada apa-apa, biarlah penyakit asal boleh. Ikut mu. Kita dah maklumkan, kita dah nasihat, dia tak pakai juga, cerita lain. Yang ketiga, dan termasuk dalam bab ini juga ialah seorang pemimpin yang tidak memimpin dengan baik. Tak memimpin dengan baik ni, kalau waktu nak mengundi juga Masya Allah masuk kapur noreh, berebut pisah tahu dengan orang kapur tak? Lepas mengundi Masya Allah tabarakallah, nak kita tunjuk tangga dia pun tak jumpa cari. Kita boleh tahu sekali lagi
Dia ni pesen tahun lepas mari dah, 5 tahun lepas mari nak dah ni. Lepas tu hilang. Bolehlah kita maklumkan. Sama ada kerana dia tidak layak atau kerana dia adalah seorang yang fasik atau orang yang cuai. Orang yang cuai. Maka wajib diberitahu kepada orang atasan untuk memecahnya dan menggantikannya dengan orang yang lebih sesuai, atau supaya orang atasan itu mengetahui keadaannya dan memberikan tindakan yang sewajarnya dan tidak tertipu dengan tindak tanduknya. Juga supaya dia, yakni orang atasan, memberikan dorongan kepada pemimpin ini supaya lebih istiqamah atau akan ditukar gantikan dengan orang lain. Jadi kalau kita tengok orang ni lah, jadi sama ada dia pangkat ataupun sama yang kita contoh tadi lah, waktu nak mengundi kat mari tu lah tahunya dah rapat molek dia panggil. Ini tertinggal di sini nih, dalam kita Arab ada. Wa minha, tengok bahasa Arab ni, tanda situ. Iza ra'a mutafaqihan yataraddadu ila mubtadi'in. Bila kita tengok orang nak belajar, pelajar-pelajar ni pergi belajar dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah ni orang yang duk mengajar ajaran sesat lah sama kita hari ni kak. Duk mengajar zikir siapa cabut piyah-piyah. Dia panggil zikir breakdown. Ada juga ni. Bahasa jenis bikin menyunginya mai. Tutup lapu, bergaul laki-laki perempuan. Contohnya duk ajar anak-anak murid ni supaya ta'asuk guru ni sampai mereka sujud. Itu semua tu permainan ahli mubtadi'. Ataupun orang yang fasik, memang orang tak betul, orang tak ada ilmu, tapi duk ajar benda-benda yang pelik-pelik. Banyak ni berlaku ni. Ya'khudhu anhu al-ilm. Jadi orang ni hidup belajar dengan kawan ni, wa khafa an yatadarrad al-mutafaqqihu bidzalika. Kita bimbang takut budak ni terpengaruh dengan orang ni, fa alaihi nasihatuhu bi bayani halihi. Jadi maka wajib kita kena beri nasihat, kita nyatakan keadaan orang itu sekian-sekian, dia ni bahaya ni, ajaran dia terjebak dengan ajaran sesat, dan ajaran-ajaran dia ni telah difatwakan oleh para ulama bahawa dia ni memang bercanggah dengan yang benar, bercanggah dengan hadis Nabi, bercanggah dengan pegangan Ahlus Sunnah contohnya, maka wajib kita kena beritahu. Kalau tidak, pelajar-pelajar ni masalah. Wa hadza mimma yughlaz. Nawawi kata dalam isu ni kita kena keraskan. Sebab kalau manusia sesat jalan, tak ada masalah, habis minyak ya, dia pusing kelik balik. Tapi kalau manusia sesat manhaj, salah pergi belajar dengan ajaran sesat, dia bawa ke neraka, wal iyazubillah. Maka biarlah kita hati-hati dan kita maklumkan secara nasihat, beritahu kepada orang ni orang yang bawa ajaran-ajaran yang tidak betul. Al-khamisu, yang kelima, an yakuna mujahiran bi fisqihi. Ni jika dia seorang yang jelas menunjukkan kefasikan atau bid'ahnya tadi, dia ni buat fasik atau buat benda bid'ah, benda mungkar. Contohnya orang yang menunjuk-nunjuk bahawa dia minum arak. Oi, relax ya minum arak, main. Atau orang yang terang-terang merampas harta orang ramai. Nak harta orang, rampas. Atau memungut cukai, duit pau dan sebagainya. Jangan duk tanya saya cukai termasuk GST, termasuk apa-apa tak. Saya tak ada kaitan dengan kita ni. Maknanya dia ni hidup kutip duit orang tak tahu kalulah. Mengenakan cukai secara zalim atau mengetuai perkara-perkara kejahatan. Dalam kitab kita ni kata wa mujahiran bi fisqihi au bid'atihi, ataupun dok zahirkan ajaran-ajaran bid'ah dia, seperti ajar orang supaya sembah dia, supaya sujud pada dia, ajar orang, bawa orang-orang pergi ke kubur-kubur minta dengan wali-wali keramat contohnya. Itu jelas dia punya ajaran dia yang bercanggah. Maka harus disebutkan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya secara terang-terangan itu, tetapi haram menyebut lain-lain keaiban yang ada padanya, melainkan dia juga diharuskan dengan sebab
sebab-sebab lain yang kami sebutkan ini. Jadi kita boleh beritahu dia ni begini cara dia. Yang keenam, at-ta'rif. At-ta'rif, apabila orang yang sudah masyhur dengan gelaran seperti si fulan yang berdana mata dia, kal a'mash, mana tu mata berair tu lah, atau ya tempang. Siapa dia tu? Tu jalan kecok tu, sengit sebelah tu. Itu bukan nak hina dia, tapi pengenalan. Kalau tidak orang tak kenal. Pak mak mana tu Pak mak tuli, tak dengar apa. Yang buta, yang boleh atau sebagainya. Tak juga ayat ni boleh, mana nak juga boleh. Boleh ni tak apa nampak lah, sama-sama tu. Jadi kita perkenalkan orang dengan kecacatan yang ada untuk diperkenalkan. Kalau tanya, nak sama saya nak jumpa dengan Pak Da mana? Kapur ni ada 10 Pak Da. Pak Da hok tak nampak sebelah mata tu. Senang tak lalu. Pak Da tu. Jadi orang kapur ni tambah lalu Pak Da hok pandai serun tu kan. Itu tambah lah tu. Jangan duk serun-serun lah kata Pak Da tak nampak sebelah. Sebab bila mai pandai serun ni dia ada unsur perli. Lah, tidak boleh. Payah juga ni. Di antara nak jaga hak yang diharuskan, jangan ambil lebih. Ni dia tu pandai serun tahu. Sudah. Maknanya ada unsur mengumpat pula situ. Itu bahaya. Tetapi haram jika disebutkan dengan niat untuk mencelanya. Dan jika boleh mengenalinya dengan pengenalan yang lain lebih elok, maka itulah baik. Kalau tak payah sebutlah Pomak mana, pada mana, pada motor Honda sama. Baik kita cerita motor dia pada cerita body dia tu. Mana? Kereta Wahulu tu. Dah kenal kan? Dah. Hak mana tu? Rumah Cak Ija. Contohnya. Jadi lebih baik daripada kita mengaibkan tuan dia, bagai-bagai dia tak ada masalah. Aib apa ke motor samanya tak? Kereta Kora tu lah. Istilah orang Kelantan. Kereta Kora, kereta Wahulu, apa lagi? Motor sama. Ni dengar ada orang luar tak payah belakang tu. Baiklah. Jadi ini 6 perkara. 6 perkara ini dibenarkan di atas dasar kemaslahatan tadi. Baiklah. Kita pergi kepada hadis yang pertama dalam bab ini, iaitu hadis 1051 atau 1531 ataupun 1532 mengikut naskah ni berbeza. An Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan ista'zana ista'zana 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalu i'zanu lahu bi'sa akhul ashirati muttafaqun alaih. Ihtajja bihi al-Bukhari fi jawazi ghibati ahli al-fasadi wa ahli ar-raib. Maksud dia daripada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya ada seorang laki-laki minta izin untuk berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang mari nak jumpa Nabi. Faqala, Nabi kata apa? I'zanulah. Nabi kata apa? Izinkan dia masuk. Panggil dia masuk. Dan Nabi kata, bi'sa akhul ashirah. Dialah sejahat-jahat ahli keluarga. Benar masuk tapi pasal jenis penjahat tu. Jadi hadis ni dalam Bukhari, kata Nawawi rahimahullah taala, ihtajja bihil Bukhari. Hadis ini Imam Bukhari telah berhujah boleh kita umpat ahli fasad, orang-orang jahat, wa ahli raib, dan orang yang memang mempunyai keraguan dalam gerak-geri dia tu. Orang ni orang suruh dia masuk tapi tak tahu betul, dia tu sengit sikit. Jadi kalau kita beritahu, boleh jadi dia ni orang gila, orang tak tahu betul. Kalau dia masuk mari bercakap pelik pun, sahabat-sahabat jangan ambil kes. Saya bagi tahu ke dia tu tadi. Itu kadang-kadang penting. Siapa dia mari tu? Dia tu masuk. Suruh dia masuk lah. Tapi dia tu gila tu. Ada lesen besar kita kata. Jadi kalau dia mari tiba-tiba dia cakap uduh dengan kita. Jadi sahabat-sahabat jangan duk nak terkai marilah. Orang ada lesen gitu. Jadi ada benda-benda yang kita boleh maklumkan. Pengajaran hadis, berkata Imam Nawawi, Imam Bukhari berhujah dengan hadis ini dalam membolehkan mengumpat orang jahat dan orang yang tidak tetap pendirian. Jadi orang-orang jahat boleh kita kata. Tapi sakat tu ya, sakat sekadar nak memperkenalkan, jangan duduk tambah-tambah. Yang kedua, diharuskan mengumpati mereka supaya kita tidak terkena kejahatan mereka
dan tidak terpedaya dengan zahir dia. Jadi boleh jadi orang ni tengok penampilan comel, penampilan bagus, tapi rupanya orang ada masalah, ada masalah. Hadis yang kedua, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma azunnu fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina syai'a. Rawahu al-Bukhari. Qala Laits bin Sa'ad, ahadu ruwati hadzal hadis, hadzani ar-rajulani kana minal munafiqin wal iyaz billah. Daripada Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku rasa kedua-dua orang ini sedikit pun tidak mengenali agama kita ini. Dua orang ini tak kenal Islam dia ni. Jadi seolah Nabi kata tu berat tu, kita tuduh orang tak erti agama. Kata di Laits bin Sa'ad, perawi hadis ini, kedua-dua orang itu adalah dari kalangan munafikin. Dua orang itu memang orang munafikin. Jadi kalau kita kata pun memang dia tu jenis munafik yang memang tidak ada kehormatan dirinya. Pengajaran hadis harusnya mengumpat orang yang munafik supaya zahir mereka tidaklah memperdayakan orang yang tidak mengetahui hal sebenar mereka. Kita kadang-kadang terpedaya, mungkin dengan pangkat, mungkin dengan penampilan, mungkin dengan pakaian. Tengok orang hebat, tapi kita kena beritahu dia ni bila mari tempat kita marak sungguh ni, mari kampung kita ni, tapi di tempat dia, di kampung dia, Masya Allah tabarakallah, ajaran-ajaran dia memang bermasalah, sesak. Orang kampung dia tahu belakang dah, pecah amanah, duit-duit orang simpan ke dia habis lebur belakang. Jangan, duit tabur-tabur hak masjid pun hilang, apa nak buat? Ataupun memang dia ni jenis pura-pura baik. Yang kedua, kita tidak boleh menuduh sewenang-wenangnya seorang dengan munafik, itu jarang. Akan ada nanti dalam bab larangan tuduh orang kafir atau orang fasik. Jadi Nabi kita kata tu memang Nabi kena dah orang ni munafik. Karena itulah Nabi kita sebut sedemikian. Dan hadis yang terakhir dalam bab kita ini, iaitulah hadis yang panjang, hadis Fatimah binti Qais. Wa an Fatimah binti Qais radhiyallahu anha qalat, ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu inna abal jahmi wa muawiyah khatabani ila akhiril hadis. Tengok terjemahan dia daripada Fatimah binti Qais, seorang sahabat perempuan ini. Katanya, aku datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku beritahu pada baginda, sesungguhnya Abu Jahm dan Muawiyah masuk meminangku. Jadi dua orang ni mari pinang saya. Nak ambil orang mana Rasulullah? Apa ayah juga pasal ni mari ramah ni kan. Baginda bersabda, Muawiyah tu miskin. Muawiyah, Nabi kata Muawiyah sa'luk la malah, miskin Muawiyah ni masa itulah. Muawiyah akan kaya balik, dia jadi khalifah lepas pada Sayyidina Ali, tapi sekarang ni miskin. Abu Jahal pula tidak membuang tongkat daripada bahunya. Abu Jahal ni pula pasal jenis pikul tongkat semacam. Jadi kata ulama, pikul tongkat ni artinya orang tak lekat rumah, orang yang bermusafir banyak. Dulu kan orang musafir, kalau tengok dalam gambar pengembara zaman dulu, tongkat di bahu dia sakut bekal makanan jalan. Ataupun orang yang tak pernah letak dia punya tongkat, artinya suka pukul wanita. Nabi kata sambil dua-dua ni, hak ni miskin, hak ni suka pukul orang, pukul perempuan. Nabi kata inkihi Usamah. Nabi suruh kahwin dengan Usamah. Jadi panjanglah hadis tu ya. Maka tengok ni, Nabi kita sebut dua-dua ni tak sambil dua-dua ni pasal ada masalah belaka. Cuma Nabi kita nasihatkan kepada dia supaya kahwin dengan Usamah. Maknanya Nabi cadang calon lain. Perhatian, hadis ini tidak diriwayatkan oleh Bukhari sebagaimana yang beliau sebutkan. Perkara ini memang diketahui bagi orang yang mengkaji Riyadhus Shalihin. Memang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Malik dan juga Ad-Darimi. Dan pada riwayat Muslim, Abu Jahal pula suka memukul perempuan. Dan ini adalah tafsir kepada riwayat tidak membuang tongkat daripada bahunya. Ada juga yang berpendapat maknanya banyak bermusafir. Jadi ini penulis kita ni, penterjemah dia ni seorang pelajar dalam bidang hadis. Pasal itulah kita tengok banyak dia komen dalam isu-isu benda-benda halus dalam bab hadis. Tapi kalau kita orang awam ni, kita nampak biasa ya tu.
Pengajaran daripada hadis harus menceritakan keburukan calon suami atau isteri kepada pasangan mereka. Kalau kita mari minta kak, munak budak ni, setakat aku kenal dia ni bahagian tidur ni kuat ni. Dah. Kalau tidak Zuhur tak bangun lagi tu. Ada masalah. Kita kena beritahu. Budak ni 2 kali dah kita dengar. Kita cium bau hangit dapur dia. Manakala dia goreng telur apa hangit. Sekurang-kurangnya maklum dia tak kerti masak. Itu benda biasa, beritahu. Kalau dia nak juga dia tak apa, masak. Kita beli kedai lah. Tak kerti masak kak? Tak apa. Yang kedua, menyatakan pandangan terhadap calon suami isteri tidaklah termasuk dalam mengumpat yang diharamkan sekalipun dengan menyebut keburukan dan kelemahan mereka. Tapi syaratnya dia betul lah. Jangan buat fitnah. Dia ni minta anak dia tu, dia tak minta anak aku. Baik. Dia giwayak buruk alak, itu haram mu'abbad sebab bukannya nasihat tu. Memang nak berdengki kepada orang. Tak boleh. Yang ketiga, kita mestilah berhati-hati dalam membuat keputusan. Yang keempat, pandangan orang yang berilmu atau berpengalaman adalah penting dalam menentukan sesuatu. Ilmu tu kena tengok pada tempat masing-masing lah, kan? Yang kelima, kita mestilah memberi nasihat jika diminta. Kalau orang minta nasihat, jangan dibakhil, jangan sembunyikan maklumat yang kita terima. Hadis yang terakhir dalam bab kita ni, iaitulah hadis wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin asaban nasa fihi shiddatun ila akhiril hadis, rawahu al-Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih. Tengok terjemahan daripada Zaid bin Arqam. Katanya, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam musafir yang penuh kesusahan. Dalam musafir kita ni memang susah, syiddah. Berkatalah Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafikin. Dia kata apa? Jangan seorang pun daripada kamu memberikan belanja kepada sahabat-sahabat Rasulullah, sehinggalah akibatnya mereka akan berpecah belah. Munafik kata jangan beri bantuan kepada sahabat Muhammad ni. Biar dia lari hatta yang fadu. Dia juga berkata, jika kita pulang ke Madinah, maka orang yang sangat mulia, yakni dia lah Abdullah bin Ubay munafik ini, akan menghalau orang yang hina, yang sangat hina, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu baginda perkara tersebut. Jadi Zaid beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengutuskan utusan menemui Abdullah bin Ubay untuk bertanya kesahihan perkara. Nabi tak jatuh hukum lalu atau utusan, betul ke tidak? Ini kita kena belajar. Bila dengar orang repot, pergi tanya dulu. Jangan kerak lalu. Dia bersungguh-sungguh, bersumpah-sumpah. Ini perangai munafikin. Munafik kerja dia, wallah saya tak kata Rasulullah. Ni penipu belaka ni. Bersungguh-sungguh bersumpah tidak mengatakan demikian. Lalu orang ramai berkata Zaid telah berbohong dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang itu dah Zaid pula jahat. Padahalnya buat munafikin tu. Apa jadi? Kata Zaid lagi, hatiku sungguh terasa dengan apa yang dikatakan tuduhan terhadapku, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu membenarkan perkataanku. Allah taala waktu ayat membenarkan Zaid, iza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka rasulullah, ila al-ayah, turun ayat Quran dalam surah Al-Munafiqun, apabila datang orang-orang munafik kepada kamu wahai Muhammad. Jadi kerja dia bersumpah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka untuk beristighfar, memohon keampunan kepada mereka, tetapi mereka memalingkan kepala mereka kerana lari daripada mematuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan enggan beristighfar. Jadi mereka ni dia tak akan buat pun, dia tak akan ikut arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab dia tahu kalau dia pergi kena sekali ni. Waktu dia bersumpah tadi lepaslah, tapi dia tahu Quran akan turun. Maka Allah Taala waktu ayat Quran membenarkan Zaid. Pengajaran daripada hadis, harusnya menceritakan rahsia orang-orang munafik dan orang-orang yang khianat supaya kita selamat daripada kejahatan mereka. Yang kedua, menceritakan hal dan rahsia mereka tidaklah termasuk dalam mengumpat yang diharamkan. Yang ketiga, orang munafik sentiasa mencari peluang untuk menjatuhkan Islam dan penganutnya,
kerana itu kita mesti sentiasa berwaspada dengan mereka. Ada satu lagi hadis ni. Hadis yang terakhir, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat Hindun bint imra'atu Abi Sufyan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ila akhiril hadis, muttafaqun alaih. Terjemahannya, Hindun isteri Abu Sufyan memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang katanya, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang bakhil. Berat. Abu Sufyan, suami saya ni bakhil Rasulullah. Dia tidak memberi kepadaku nafkah yang cukup untuk aku dan anak-anakku. Sudah. Macam mana ni? Melainkan yang mencukupkan aku ialah aku mengambil daripadanya hartanya, sedangkan dia tak tahu. Jadi kalau aku nak beli benda-benda, aku pergi ambil dalam poket dia ke dalam duit simpanan dia, pergi beli barang. Baginda bersabda, ambillah daripadanya hartanya yang cukup untuk kamu dan anak kamu dengan baik, tidak berlebihan dan juga tidak terlalu sempit. Ini kita akan bincang panjang dalam bab an-nafaqah, dalam bab kewajipan suami bagi nafkah kepada isteri. Cuma dalam ni kita akan ambil tajuk Hindun pergi mengadu pada Nabi, suami dia tak bagi duit. Maka ini tidak nama mengumpat. Boleh. Contohnya hari ni ada makcik-makcik kita ni, suami dia tak bagi duit. Mari mengadu ke pejabat qadi, ke mahkamah, supaya panggil suami dia, boleh. Maka Nabi kata, tengok ni pengajaran hadis, harus menceritakan hal suami atau isteri dalam bertanyakan hukum atau jalan penyelesaian. Kalau ada masalah lah. Tapi kalau hari-hari duduk telefon tanya, itu bukan ada masalah, mencari masalah sebenarnya. Hari-hari duduk buruk suami, berasak telinga ustaz dengar cerita dia. Itu bukan menanya masalah, itu dia panggil mencari masalah. Buruk suami hari-hari, apa cerita ni? Yang kedua, harus bagi isteri untuk mengambil haknya daripada suaminya jika haknya tidak diberi sekalipun dengan tidak keizinan suaminya. Kalau memang hak kita makan minum tak ada, beras tak ada, mau gula tak ada, jadi boleh kita ambil duit dia pergi beli. Tapi kalau barang emas tak ada dah nak tukar hak baru, pergi ambil duit semuanya, tidak boleh. Kalau tidak sedap lah. Suami pun tak tengok, apa dia cari lelah, ada cari dalam beg aku, rupanya esok nak pergi beli barang kemas. Makcik, itu tak boleh. Ma yakfiki wa waladaki, Nabi kata ambil sekadar cukup nak makan. Nak beli baju baru ke nak apa dia, tak boleh. Yang ketiga, tidak harus bagi isteri mengambil wang dan harta suami sewenang-wenangnya. Yang diharuskan mengambil tanpa izin hanyalah sekadar keperluan, jangan ambil nak beli kok sih. Yang keempat, suami adalah membelanjakan hartanya dengan baik untuk kebahagiaan isteri dan anak-anak, dan janganlah terlalu kedekut sehingga menyusahkan mereka. Wallahu a'lam. Jadi hadis ini menunjukkan kepada 6 perkara yang Imam Nawawi sebut dalam bab ini, perkara yang diharuskan untuk mengadu ataupun mengumpat. Jadi dalil-dalilnya telah disebut semuanya. Itulah secara ringkasnya. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung dalam bab 257, iaitu babu tahrimin namimah. Bab haram namimah, iaitulah menjadi batu api untuk melagakan orang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.